Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita akan belajar dengan Cikgu Izni Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Bagi tajuk Unit 1 iaitu Pengatur Caraan 1.1 Kegunaan atau Cara Komputer. Okey, jom belajar sama-sama. Mari kita lihat apa itu pengatur caraan. Okey, pengatur caraan ni adalah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakas harian mempunyai komputer benam. Jadi, mari kita lihat mesin basuh. Untuk pengetahuan kamu, mesin basuh ni mempunyai pengatur caraan kerana ianya dipasang komputer benam. Kita hanya perlu tekan start dan mesin akan menyelesaikan tugasannya sebagai mesin basuh yang mencuci dan membasuh pakaian. Jadi, macam mesin basuh dekat rumah kamu, kamu cuma masukkan pakaian dan tekan start. Yang lain, tugas dia lah untuk mencuci sehingga pakaian kamu bersih. Mari kita lihat mesin basuh automatik. Macam mana proses dia untuk mesin basuh automatik. Sekarang kita nak lihat macam mana proses pengatur caraan mesin basuh automatik ni. Okey, yang pertama, hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin. Kita masukkan pakaian yang kita nak basuh dalam mesin. Seterusnya kita hidupkan mesin. Kita tekan butang start untuk hidupkan mesin. Yang ketiga, mesin akan mengira berat muatan. Dia pusing-pusing-pusing, dikira berapa berat pakaian kita tadi. Dan yang keempat, mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Bagi berat pakaian kita tadi, dia tengok berapa air yang perlu dimasukkan ke dalam mesin. Dan yang kelima, mesin akan menentukan bilangan bilasan. Terus automatik, dia kira berat dan ditentukan bilangan bilasan. Dan yang keenam, mesin akan menentukan tempoh putaran. Dan yang ketujuh, mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. Contoh pakaian banyak, jadi lamalah sikit masa yang diperlukan untuk basuh. Kalau sikit, sekejap. Dan yang terakhir, apabila basuhan selesai, penggera akan dibunyikan. Contohnya, macam mesin basuh rumah cikgu bunyi tit, tit, tit. Kalau bunyi macam tu, maksudnya dah selesai mesin pakaian dibasuh. Dan kita boleh buka mesin tu, boleh ambil untuk jemur. Kita lihat pula kegunaan atau cara komputer. Yang pertama, kita lihat televisyen pintar. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Ini adalah untuk televisyen pintar. Seterusnya untuk pendingin hawa, iaitu aircon. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Contoh, kita guna remote untuk tetapkan sesuatu suhu dalam bilik kita, ataupun kita nak tetapkan mesej aircon tu berfungsi sehingga sejam, pasang hingga sejam. Jadi kita tetapkan dekat remote dan ia akan jadilah. Jadi lepas sejam, aircon tu akan tertutup. Seterusnya, pembersih vacuum robotik. Yang ini kalau kamu lihat contoh dekat sini, yang kamu biasa tengok dia bergerak dalam rumah tu, vacuum yang bergerak, yang bulat tu. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Yang ini pun biasa ada remote untuk kita tetapkan berapa minit kita nak suruh dia bergerak, ataupun kita nak suruh dia membersihkan tempat mana, contoh ruang tamu, dapur. Tapi ada juga yang tak ada remote, dia terus bergerak di keliling rumah. Seterusnya, jam penggera digital. Contoh yang macam ni, yang digital. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Kita boleh set masa pukul berapa untuk kita bunyikan. Jadi dia akan berbunyilah ikut bunyi yang kita tetapkan.
Seterusnya, peti sejuk. Peti sejuk semua kat rumah ada kan. Jadi atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Dia boleh set suhu. Contoh kat dalam, kalau kamu buka peti ais tu, biasanya ada tempat set suhu. Nak suhu tinggi ataupun suhu rendah. Seterusnya, mesin basuh elektronik. Yang tadilah yang kita cerita tentang mesin basuh tu. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Kita juga boleh set. Contoh kalau kita nak kejap, kita set untuk masa sekejap. Yang seterusnya adalah ketuhar gelombang mikro. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Contohnya, oven dekat rumah kamu. Kita boleh tentukan masa dan juga suhu. Contoh nak masak ayam, berapa suhu dia. Untuk ikan, berapa suhu dia. Okey, seterusnya kita akan tahu komputer benam ni mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakas tersebut berfungsi. Jadi kegunaan atur cara ni adalah untuk memastikan perkakas tersebut menjalankan tugas mengikut tetapan kita. Jadi sekarang inilah tugasan yang perlu kamu buat. Lihat dekat sini, mengira perbelanjaan wang saku menggunakan kalkulator digital. Okey, contohnya Naresh sedang mengira perbelanjaan wang sakunya dengan menggunakan kalkulator digital. Jadual berikut menunjukkan perbelanjaan Naresh pada suatu minggu. Okey, perkara. Lihat dekat sini dan amount dia. Okey, perkara ni wang saku daripada ayah. Ayah bagi RM50. Perbelanjaan dia dekat sekolah RM5 sehari untuk 5 hari. Jadi 5 RM5 darablah 5. Dan perbelanjaan kurikulum RM3. Yuran kelab pengawas RM1. Dia bagi derma RM5 dan perbelanjaan alat tulis RM5. Jadi kamu kena kira. Wang saku daripada ayah ni, ayah bagi RM50 dan tolak ke semua ini. Jadi yang pertama A, iaitu kira baki wang saku Naresh pada hujung minggu tersebut dengan menggunakan kalkulator. Kamu boleh guna kalkulator ataupun kamu kira dalam buku tulis RBT kamu. Dan yang kedua B, bagaimanakah komputer benam dan kalkulator digital membantu Naresh membuat pengiraan perbelanjaan tersebut? Jawab dua soalan ini saja, A dan B. Okey, selamat menjawab tugasan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.